عبد الله رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير وبعد. قال المصنف الشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. صوم رمضان وأخبار في فضل ذلك. Puasa Ramadan dan hadis-hadis berkenaan dengan kelebihan puasa pada bulan Ramadan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa shaumi Ramadana, dan berpuasa Ramadan ay al-imsaku 'anil mufattirati fi naharihi bi niyyatin, yaitu menjaga dirinya daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa pada siang hari dengan niat. Itu makna saum. Saum wal imsak 'anil mufattirat fi naharihi, yani fi nahari Ramadan, biniyatin, dengan niat yang khusus. Wa furida fi as-sanati ats-tsaniyati min al-hijrati, dan difardukan puasa Ramadan ini pada tahun yang kedua hijrah, pada bulan Sya'ban. Fa shama sallallahu alaihi wasallam 9 ramadanatin kulluha naqisatun illa wahidan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebanyak 29 Ramadan. Sebanyak 9 Ramadan. Maksudnya 9 tahun Nabi sempat berpuasa Ramadan, dan kulluha naqisah illa wahidan. Kesemuanya kurang 30 maksudnya. Naqisah bukan bermaksud kurang puasa Nabi, tidak. Kurang daripada 30, iaitu 29 hari, melainkan sekali sahaja yang puasa Nabi 30 hari. Ini disebutkan oleh Al-Imam Mulla Ali Qari rahimahullahu ta'ala dalam Mirqatul Mafatih. Sebahagian hufaz mengatakan shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 ramadanatin minha ramadanan faqat 30. Sebahagian hufaz mengatakan Nabi sempat berpuasa 9 Ramadan. Hanya 2 Ramadan yang 30 hari penuh. Selain daripada itu semua 29 hari. Wa qala 'Allamatud Damiri rahimahullahu ta'ala fi Najmil Wahaj fi Syarhil Minhaj. Imam Ad-Damiri, sahib kepada Hayat Hayawan Kubra, yang mengarang kitab Najmul Wahaj, syarah kepada Minhajit Talibin Al-Imam An-Nawawi. Qala Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sumna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 29 akthara mimma sumna ma'ahu 30. Kami berpuasa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 29 hari. Yang paling banyak 30 hari. Sekali sahaja dalam satu riwayat, satu lagi sebut 2 kali. Wa qala ba'dul huffaz inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shama 9 ramadanatin minha ramadanan 30 wa 29. Nabi SAW berpuasa 9 Ramadan, 9 kali Ramadan. Karena Nabi wafat 11 Hijrah. Dan diwajibkan Ramadan pada tahun kedua Hijrah. Jadi tahun kedua pada bulan Sya'ban diwajibkan. Jadi kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10. Nabi wafat tahun yang ke-11. Nabi wafat tahun ke-11 pada Rabiul Awal, sebelum sempat Ramadan. Maka 9 kali saja sempat Nabi puasa. Dan kesemuanya 29 hari, kecuali sekali saja. Atau kecuali 2 kali sahaja yang
30 hari. Apa hikmah dia? Wala'alla al-hikmata fi dhalik tatminu nufusin man yasumuhu naqisan min ummati. Mungkin hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan keseluruhan kecuali satu sahaja musim ataupun syahr bulan tersebut 29 hari bukan 30 untuk menenangkan hati orang yang berpuasa kalau bertemu dengan bulan yang tidak cukup 30. Maka dia dah cukup bulan sebenarnya. Tapi dia duk anggap kadang-kadang kita puasa tak cukup tahun ni, dia kata. Sebab 29 hari saja. Tak cukup buat mana? Cukup. Karena bulan dua kali, ada dua. Sama ada 29 hari ataupun 30. Dan baginda Rasul SAW bertemu dengan Ramadan yang kesemuanya 29 hari. Kecuali satu sahaja. Ataupun dua sahaja yang 30 hari. Sebagai apa? Sebagai menenangkan hati orang-orang yang berfikiran sedemikian. Itu hikmah dia. Sebahagian ulama kata begitu. Wa qad jaa fi fadli Ramadana wa sawmihi akhbarun katsiratun. Telah datang kelebihan Ramadan dan berpuasa pada bulan Ramadan banyak hadis-hadis. Minha ma ruwiya innal jannata la tatazayyanu min al-hawl ila al-hawl lidukhuli syahri Ramadan. Sesungguhnya la tatazayyana, innal jannata la tatazayyana min al-hawl ila al-hawl. Sesungguhnya syurga itu la tatazayyan, berhias ia, ya, daripada tahun ke tahun. Untuk apa? Lidukhuli syahri Ramadan, untuk masuknya bulan Ramadan. Maka syurga sendiri bersiap untuk menyambut Ramadan. Fa idza kana awwal lailatin min Ramadana, ketika awal Ramadan, awal malam Ramadan, habbat rihun min tahtil arsy yuqalu laha al-mathirah, maka akan bertiup angin di bawah arasy yang angin tersebut namanya mathirah. Fatasfaqu waraqa ashjaril jannah, maka dia akan menimpa ataupun menerpa kepada daun-daun di dalam syurga. Watasfaqu waraqa ashjaril jannati wa hilaqa masari' al abwa, dan juga gelung pintu syurga. Fayusma'u lidzalika taninun lam yasma' as-sami'una ahsana minha, dan akan berhasil bunyi yang sangat indah yang tak pernah didengar oleh seorang yang mendengar lebih baik daripada perkara tersebut. Jadi angin itu akan bertiup di dalam syurga, belaga dengan daun-daun syurga, dan juga belaga dengan gelung-gelung pintu di dalam syurga, sehingga menerbitkan bunyi yang tidak pernah didengar oleh seorang pun yang lebih baik daripada itu. Fatabruzu al-hurul 'ain hatta yuqimna ala syurafil jannah fayunadin, dan ketika tersebut hurul 'ain, para bidadari, akan menzahirkan diri mereka sehingga mereka berdiri di hujung syurga atau di tempat-tempat tinggi di dalam syurga. Mereka akan duduk di atas tempat-tempat tinggi. Fayunadin, dan mereka pun akan berseru, hal min qatibin, nah, adakah orang yang akan meminang kami? Summa yaqulna ya Ridwan ma hadhihi al-lailah, ingatkan hari itu hari yang akan masuknya ahli syurga. Maka mereka bertanya, wahai Ridwan, penjaga syurga, ma hadhihi al-lailah, malam apa ini? Fayujibuhunna bitalbiyati, maka malaikat Ridwan akan menjawab kepada para bidadari dengan mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, ataupun labbaik wa sa'daik. Fayaqulu ya khairat, ya khairati hisanin, ya khairati hisanin. Tamam? Ingat bila masuk ya dan kemudian ada mudhaf ilaih, maka dibaca dengan mansub. Nah, ya Rasulullah, jangan sebut lagi ya Rasulullah. Salah. Ya Rasulullah, ya khairati hisanin. Kenapa ya khairati hisanin?
Ada dia mansub, wa alamatu nasbihi al-kasrah. Karena dia jam'u bi alifi wa ta'. Ya khairati hisanin. Hadhihi awwalu lailatin min Ramadana. Wahai orang-orang yang terbaik. Wahai wanita-wanita yang terbaik. Hadhihi awwalu lailatin min Ramadana. Ini adalah malam pertama Ramadan. Jadi Ramadan disambut oleh syurga, disambut oleh ahli syurga. Bukan syurga saja, bukan ahli syurga saja menyambut Ramadan, ahli syurga juga menyambut Ramadan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamu an-nasu ma fi Ramadana min al-yumni wal barakah." Kalaulah seorang itu mengetahui di dalam Ramadan dengan berkat dan kebaikan, latamannau an yakuna haulan kamila. Maka mereka akan berharap Ramadan itu sepanjang tahun, bukan sebulan saja. Maksudnya besarnya kelebihan Ramadan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, awak jadi. Man shama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala daripada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka akan diampunkan dosanya yang terdahulu. Wa fi riwayatin wa ma ta'akhkhar. Dan riwayat yang lain juga yang akan datang, yang akan datang. Tamam? Wa ma ta'akhkhar maksudnya akan datang. Jadi siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharapkan pahala daripada Allah, maka diampunkan dosanya yang terdahulu dan akan datang. Itu dalam riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, yang ditambah dengan wa ma ta'akhkhar. Dosa yang terdahulu dan akan datang diampunkan oleh Allah kalau berpuasa tadi bukan dengan paksaan, kalau berpuasa tadi bukan dengan kerana dah nak buat macam mana, takut lagi malu. Tak, kerana penuh dengan keimanan, mengikuti arahan Allah dan Rasul dan mengharapkan ganjaran daripada Allah dan Rasul ihtisaban. Tamam? Maka dia akan diampunkan dosanya. Syarat dia gitu. Kalau tidak ada iman dan ihtisab, maka tak diampunkan seperti mana yang diharapkan di sini. Sah puasanya tapi tak dapat seperti mana yang telah disebutkan dalam hadis ini. Wa warada law adhina Allahu lis-samawati wal ardi an tatakallama. Kalaulah diizinkan Allah kepada langit dan juga bumi. As-samawat jamak. Kenapa diletakkan jamak dan kenapa bumi tidak diletakkan dengan jamak? Kadang disebut tapi di dalam ni tak disebut. Karena as-samawat lahu tabaqat, dia ada tabaqah. Maka dilihat tabaqah dia nampak ke atas, maka dipanggil dengan as-samawat. Manakala al-ard walaupun dia juga tabaqah tapi yang nampak di atas sekali, tabaqahnya ke bawah, dia tak panggil ad-darajat, dipanggil darakat. Darakat ke bawah, darajat ke atas. Maka disebut yang di bahagian zahir yang kita nampak tadi. Faham? Lau azina Allahu lis-samawati wal ardi an tatakallama, kalau Allah Ta'ala mengizinkan bagi bumi, langit dan juga bumi untuk mereka berdua berbicara, la syahadata liman shama ramadhana bil jannati, maka kedua-duanya akan bersaksi bahawa orang yang berpuasa Ramadan akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Ta'ala. Karena mereka dah tahu tentang perkara tersebut. Wa ma ahsana qawla ba'dihim syahr as-siyami laqad alauta mukarrama. Wahai bulan Ramadan, wahai bulan yang bulan puasa, laqad alauta mukarrama, kamu telah mendapatkan ketinggian, kemuliaan. Wa ghadauta min baini syuhuri mu'azzama, dan kamu berpagi-pagi di antara seluruh bulan-bulan yang lain diagungkan. Ya saimi Ramadana hadha syahrukum, wahai yang berpuasa pada bulan Ramadan. Ya, maksudnya ya saimina, tapi disebabkan kerana dia mudhaf, dihazafkan nun. Ya saimi Ramadana hadha syahrukum, wahai orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan,
ini bulan kamu. Fihi abahakumul muhaiminu maghnama. Maka pada hari ini, pada bulan tersebut, Tuhan yang menjadi saksi kepada perbuatan kalian ini, abahakumul maghnama, diberikan kepada kalian apa dia? Ghanimah. Ya, yaitu harta yang banyak, hasil daripada juhud susahnya kita. Sebab tu dianggap Ramadan kita ini, hasil yang kita dapat tu seperti ghanimah, seperti perang. Mana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Juga Allah Ta'ala sebut pada qital, kutiba alaikumul qitalu. Ditetapkan kepada kalian, diletakkan, difardukan. Kataba maksudnya maksudnya fardha. Ya. Kutiba maksudnya furida alaikum. Maka perkataan kataba dalam Quran disebutkan pada Ramadan, puasa, disebutkan pada berperang, disebutkan pada qisas. Nah, dan ini benda-benda yang besar, yang berat. Maka sesuai kalau diletakkan ataupun kena dengan tasbihnya, diharuskan bagi kalian, dibenarkan bagi kalian, dihadiahkan kepada kalian oleh Tuhan yang Maha menyaksikan, Al-Muhaimin, maknanya Asy-Syahid. Maghnama, kamu akan mendapatkan ghanimah. Ya fauza man fihi ata'a ilahahu. Wahai yang berjaya, ya fauza man fihi ata'a ilahahu, yang telah mentaati Tuhannya, mutaqarriban mutajanniban ma harrama, mendekatkan diri kepada Tuhan, menjauhkan daripada perkara yang diharamkan. Fal wailu kullul waili lil 'asil ladzi, dan celakalah seluruh kecelakaan kepada yang melakukan maksiat, fi syahrihi akalal harama wa ajrama, yang makan makanan yang haram pada bulan tersebut dan melakukan ijram, melakukan maksiat dan kesalahan pada bulan tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Moga Allah Ta'ala jadikan kita orang yang menghidupkan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Faedah fi hukmi man tamanna zawal Ramadan. Hukum orang-orang yang mengharapkan Ramadan berlalu. Ini apa hukum dia? Nuqila an Ibni Hajar, telah dinukilkan daripada Al-Imam Ibnu Hajar, anna tamanni zawal Ramadan, anna tamanni anna tamanniya zawali Ramadan minal kabair. Mengharapkan hilangnya Ramadan, berlalunya Ramadan termasuk dosa besar. Ini Imam Ibnu Hajar mana? Ibnu Hajar Al-Haytami. Wala'allahu kama qala al-amir, dan mungkin perkataan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar ini seperti mana yang disebutkan oleh Al-Amir, idza kana bughdan lil ibadah, kalau kata dia benci dengan ibadah. Dia kata Ramadan ni tak boleh pergi mana, nak kena tarawih setiap malam ni. Itu. Idza kana bughdan lil ibadah, ataupun Allah masuk lagi Ramadan, siang nak kena puasa pula. Karena bughdan, karena benci dengan ibadah, maka itu termasuk al-kabair. Kalau dia berharap cepatlah berlalu Ramadan. Wa rubbama yukhsha minhu al-kufru wal a'yadu billahi ta'ala, dan dibimbangi boleh menjadi kufur. Kalau sampai dia menidakkan dan menafikan syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mimma yukhalifu ta'zimu sya'airillahi ta'ala, tamam, qaul al-awami Ramadanun marid atau Ramadanu maridin atau Ramadanu maridun atau yutali'u fil ruh atau nahwi dzalik, fayanbaghi tajannubu ma dzukir. Dan antara yang bercanggah dengan mentakzimkan Ramadan, syiar Allah Ta'ala ni seperti mana orang awam mungkin di Mesir sebut macam ni, Ramadan marid, bahasa dia Ramadan yang sakit, atau yutali' fil ruh, maksud keluar ruh kita daripada ni, maksudnya macam mati. Ini seolah-olah kalam, seolah macam dia rasa menyesal ataupun bahasa tak apa nak senang dengan Ramadan, maka disebut Ramadan marid.
Utali' fir ruh ataupun seumpama dengannya, elakkan daripada berucap sedemikian. Summa inna hadzal haditha, hadis yang kita baca sebelum ini, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ila akhiril hadis, qad ishtamala ala arkanil islam. Ini menggabungkan seluruh rukun Islam. Fahuwa min qawaidid dinil azimati. Dan ini termasuk daripada kaedah agama yang agung. Rawahul Bukhari fil iman wa tafsir. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dalam Kitabul Iman dan juga Kitabul Tafsir dalam Sahih Bukhari. Wa muslimun fil imani wal haji. Imam Muslim meriwayatkan dalam bab iman dan juga bab haji. Tamam. Al-haditsu ar-rabi'u. Hadis yang keempat. Marahilu khalqil insani wa taqdiru rizqihi wa ajalihi wa amalihi. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Ini nutfah. Nah, perkataan nutfah tersebut kata ja'at fi nuskhati syarih Al-Jurdani rahimahullah. Nah, ini lafaz nutfah ini ada dalam kitabnya Al-Imam Al-Jurdani. Wa hadhihi al-lafzatu lam tarid fi sahihain wa qad takallama al-a'immatu al-huffadhu anha mutawwala. Ulama bincang panjang ni masalah berkenaan dengan yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Thumma yursalu ilaihi al-malak. Sebab nutfah tu yang jadi masalah. Sebab nutfah bukan duk 40 hari. Faham? Dikata di sini yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman. Riwayat sebut sampai kat situ je sebenarnya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tidak ada perkataan nutfah tu. Nah, summa yakunu 'alaqatan mithla dhalik. 'alaqah 40 hari. Summa yakunu mudghah mithla dhalik, baru 40 hari lagi. Summa yursalu ilaihi al-malak. Maknanya bukan nutfah tu yang 40 hari. Yujma' khalquhu fi batni ummihi 40 yawman. Nah, dikumpulkan. Nah, di antara ovum dengan sperma tadi digabungkan, hasil tadi selama berapa? 40 hari. Kemudian yakunu 'alaqatan mithla dhalik, dan baru jadi 'alaqah seumpama dengan waktu tersebut juga 40 hari. Wa yakunu mudghatan mithla dhalik. Nah, dan juga 40 hari lagi dengan menjadi mudghah. Maka apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tempoh keempat 3 tadi berapa hari? 120 hari. Waktu ni ulama bincang adakah boleh digugurkan sebelum tempoh tersebut. Nah, dan kalau dah sampai 20 hari, maknanya berapa hari? Dah berapa bulan dah? 4 bulan lebih kurang. Kan? 4 bulan lebih kurang 4 bulan. Maka boleh tak lagi kita nak gugurkan? Tak boleh lagi kerana telah ditiupkan roh. Bincang panjang oleh para ulama dalam apa ni, perbahasan tentang masalah ini. Jadi kena ingat, perkataan nutfah tidak ada di dalam sahihain. Dan kalau ada nutfah tu bercanggah dengan ilmu sains. Dan Rasulullah punya ucapan tidak bercanggah dengan ilmu. Tamam? Jadi ini mungkin tambahan daripada rawi. Bukan daripada kalam Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tidak ada perkataan nutfah tadi. Tapi dikekalkan oleh al-Imam, dikekalkan oleh muhaqqiq dalam kitab ini kerana beradab dengan sahib kitab ini, iaitu al-Imam Al-Jurdani. Karena dia tetapkan ada, maka mereka menetapkan tapi kemudian letakkan ta'liq di bawah. Kata ni tidak ada dalam Bukhari dan Muslim. Sedang Sayyidina Imam Nawawi sendiri sebut di bawah rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, Bukhari dan Muslim, dan dalam riwayat Bukhari Muslim tak ada nutfah. Nutfah tu tak disebut. Sebut sampai apa? Fi batni ummihi 40 yawma. Sampai itu je. Summa yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Jadi kena ambil berat. Summa yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimatin
بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. Tamam. Kita akan terjemahkan ni sambil dalam kitab nanti. Tak perlu terjemah lagi di sini. Kita terjemah nanti ketika sambil baca dalam syarahan. Kita baca terjemah Al-Imam Ibnu Mas'ud, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pada malam ni. Kemudian sebelum kita masuk kepada hadis. Min tarjamati Sayyidina Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Aslama bi Makkah qadiman wa yuqalu innahu sadisu sittatin fil Islam. Tamam? Beliau masuk Islam di Makkah. Dia minal awwalin, as-sabiqun al-awwalun. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Dan dikatakan bahawa beliau adalah orang yang keenam. Sadisu sittah fil Islam. Orang yang keenam masuk Islam adalah beliau. Wa sababu islamihi, apa sebab Islam beliau? Annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam marra bihi wa huwa yar'a ghanaman li Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Satu hari Nabi berjalan melalui beliau yang sedang ketika tersebut mengembala kambing milik Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Faqala lahu, maka kata Nabi kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ya gulamu. Jadi mabni. Hal indaka min labanin tasqina, min labanin tasqina atau tusqina. Adakah kamu ada laban susu yang boleh kamu bagi kami minum? Qala na'am walakinni mu'taman. Ada, kata beliau, susu ada, tapi aku ini amanah. Ini bukan susu aku punya, tuan aku punya. Maka kata Sayyidina Rasul, qala hal indaka jaz'ah, hal indaka jaz'atun lam yanzu 'alaiha al-fahlu. Ada tak kamu kambing betina yang tidak pernah bersama dengan mana-mana kambing jantan? Maksudnya dengan kambing jantan induk tak bersama lagi dengan kambing betina tadi. Ada tak kambing dara maknanya? Qala na'am, kata dia ada. Jadi kalau kambing yang betina yang telah bersama dengan kambing jantan yang lain, maka dia dah beranak ataupun sedang mengandung, ada susu, ataupun dah beranak kemudian ada susu, yang tu tak boleh lah. Sebab apa? Sebab dia berkait dengan tuan dia punya. Sekarang Nabi minta yang tak ada kaitan, kambing dara, yang tak dibuntingkan lagi. Kata dia ada. Fa'atahu biha, maka dibawa kepada Nabi. Famasaha sallallahu alaihi wasallam dir'aha wa da'a famtala'a dir'aha bil laban. Dar'aha, kan dar'aha. Maka Nabi pun menyapu dia punya kantung susu kambing kambing dara tadi, dan Nabi mendoakan, dan kemudian penuh kantung susu kambing dara tadi dengan susu. Fahalaba fi ina'in, maka diperah masuk dalam satu bekas. Atahu bihi Abu Bakrin, yang dibawa oleh Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa syariba wa saqa Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi minum, Nabi bagi pula kepada Sayyidina Abu Bakr. Summa qala lid-dar'i iqlis, bi kasri lam. Fa qala bi fathiha ay raja'a kama kana la labana fihi. Maka Nabi pun selepas minum, Nabi kata kepada kantung susu tadi, ikhlis, bikasril lam, dikasrahkan lam. Faqalasa bifathiha, fathahakan lam. Maka naik balik, kempeh balik susu kambing tadi. Ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raja'a kama kana la labana fihi.
kembali semula seperti tidak ada susu. Falamma ra'a dzalik aslama radhiyallahu taala anhu. Bila dia tengok perkara tadi terus dia masuk Islam. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ada lagi cerita sebanyak. Sebenarnya ada cerita lagi. Dia kata, boleh tak ajak kat aku nak buat macam mana benda tu? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud minta ajak. Boleh tak kamu ajak kepada aku? Macam mana nak buat kelebihan macam tu? Nabi gelak. Macam mana nak ajak mukjizat? Ya. Dia kata masuk Islam. Maka akhirnya dia masuk Islam setelah melihat mukjizat yang agung tadi. Wa kana syadidal udmah. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ni orangnya sangat kulitnya kemerah-merahan. Bidhammi ay as-samrah. Khafifal lahmi. Urih orangnya. Qasiran jiddan nahwa dhira'. Dan dia sangat kecil. Lebih kurang 1 hasta. Nahwa dhira'. Ni. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Buat sini. Kana syadidal udmah. Khafifal lahmi. Qasiran jiddan. Nahwa dhira'. Ni tinggi dia. Tinggi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Tukang pegang capal Nabi SAW. Daqiqas saqain. Dan kakinya kecil. Ay daqiqas saqain ay rafi'ahuma. Akhadha yajtani siwakan minal arak. Dia ambil, orang panggil apa, siwak daripada kayu arak. Faja'alatir rihu takfa'uhu. Faja'alatir rihu takfa'uhu. Bila dia nak ambil kayu pokok arak tu, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud naik atas pokok, nak keratlah kayu tadi, nak buat kayu siwak. Angin tolak, dia melayang duduk atas tu. Maka sahabat gelak waktu tu. Fadhahikal qaumu minhu. Sahabat gelak tengok dia melayang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mimma tadhakun?" Kamu gelak apa kat dia? Faqalu ya Rasulullah min diqqati saqaih. Tengoklah. Cuba tengok ni. Nabi nak dapat kepastian. Kenapa gelak kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud? Karena orang yang tahir sarirah, dalaman mereka tak akan gelak melihat dengan penghinaan. Para sahabat tidak menghina Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, malah mereka mencintai, menghormati kerana beliau sabiqunal awwalun. Orang yang pertama masuk Islam dan dia termasuk akabir di kalangan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sahabat yang agung, sahabat yang besar. Badan kecil, tapi beliau sahabat yang sangat agung. Jadi Nabi tanya, kenapa kamu gelak? Kamu semua gelak sebab apa? Qalu ya Rasulullah min diqqati saqih. Karena kecilnya tapak kaki dia. Dia punya, orang panggil apa ni? Betih kaki dia. Kecil. Kerana tu kami tergelak. Maka kata Nabi SAW, faqala walladhi nafsi biyadih lahuma fil mizani athqalu min Uhud. Demi Allah yang jiwaku berada di dalam kuasanya, kedua-dua, panggil apa ni, betis Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini lebih berat daripada bukit Uhud kalau ditimbang di atas mizan di akhirat nanti. Maksudnya mahal dan tingginya kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena nak bagi tahu apa ni? Kita kata kaki beliau berlangkah kepada tempat yang diredai oleh Allah Taala. Sayyidina Allah bin Mas'ud. Kaki dia kecil. Maksud kamu jangan tengok dengan zahir dia semata-mata. Mungkin kalau ditimbang di dunia ringan, tapi di akhirat lebih berat daripada Bukit Uhud. Bukit Uhud panjang dia 6 km. Lebar dia 3 km. Bukit Uhud. Wa kana radhiyallahu ta'ala anhu sahibu sirril Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah penyimpan rahsia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yamshi amamahu bil 'asa. Dan beliau yang akan berjalan di depan Nabi dengan tongkat. Dia akan jalan depan. Wa yuqidhuhu idza nama. Dan beliau yang akan mengejutkan Sayyidina Rasul ketika Nabi tidur. Wa yulbisuhu na'alaihi idza qama. Dan beliau yang memakaikan capal Nabi ketika Nabi bangun. Waktu Nabi bangun nak bergerak, nak jalan, beliau yang akan letakkan capal Nabi dimasukkan dalam kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini khidmat beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan setiap kali masuk dalam Masjid Nabawi, baginda Nabi akan melepaskan capal. Tak ada orang boleh pegang capal. Masing-masing ada tugas masing-masing. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud adalah sahibun na'li Rasulillah. Beliau yang akan pegang capal Nabi SAW. Dia akan dimasukkan dalam lengan baju dia dan didekatkan pada pada dada dia, memuliakan capal baginda Rasul SAW. Wa kana min ajwadin nasi thawba wa atyabuhum riha. Walaupun beliau kecil orang dia, tapi bajunya adalah baju yang mahal kalau dia pakai. Wa atyabuhum riha, dan orangnya orang yang sangat wangi. Ta'ziman li na'lai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kenapa dia pakai baju mahal? Kenapa dia pakai minyak wangi mahal? Karena memuliakan dua capal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba tengok. Ada orang kata letak capal atas kepala menyalahi fitrah. Nabi tak suka letak capal atas kepala. Ajaib betul. Kalau capal Nabi betul, apa masalah tak atas kepala? Kalau capal Nabi betul. Kalau capal Nabi betul boleh tak atas kepala. Kalau surah capal, gambaran capal saja, masalahnya. Dia pun duk bincang masalah surah capal dan sebagainya. Cuba tengok di sejadah tu ada surah Kaabah. Tu main zaman bila surah Kaabah tu? Tu kan surah juga tu. Tu kan gambaran Kaabah tu. Kan Kaabah betul. Habis itu kalau kita sujud atas gambaran Kaabah tadi ni, maknanya kita sembah Kaabah. Habis tak payah sembah Kaabah. Di Kaabah tu. Kalau kita duduk sujud depan tu, maksud kita sembah Kaabah. Ada siapa nak pergi kata kat umat Islam ni apa ni, sembah batu ni. Duk tawaf keliling batu, sembah batu pula lepas tu. Apa benda ni? Tu kalau semayang belakang makam Ibrahim, macam mana? Dalam makam Ibrahim ada tempat Nabi Ibrahim duduk berdiri. Nabi Ibrahim pernah berdiri dan tapak kaki Sayyidina Ibrahim ada di situ. Dan sunat, kalau kita selepas tawaf melaksanakan solat sunat tawaf, di tempat yang paling afdal di mana? Taranya di belakang makam Ibrahim. Maksudnya apa dia? Menghadap makam Ibrahim. Lepas tu kita sembah makam Ibrahim, sembah tapak kaki Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Ni apa punya otak orang ni? Kalau letak capal Nabi terus kata sembah capal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad tidak akan sebodoh itu. Umat Nabi Muhammad bukan untuk mereka tidak akan mudah untuk mensyirikkan Allah Ta'ala. Mereka melakukan, dan juga capal Nabi adalah kerana kecintaan kepada Nabi SAW. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menunjukkan perkara tersebut. Malah dipakai baju yang mahal. Ada orang dia akan kata, dia kata, itu capal betul Ustaz. Tak, sebelum ni mereka ni capal betul pun mereka main-main. Sebelum ni capal hak betul pun mereka main-main. Selepas dah nampak tak apa nak cerdik, baru dah bagi balik. Oh, capal boleh. Capal Nabi hak betul kami tak kisahlah. Yang kami masalah ni capal yang gambar-gambar apa semua ni kami masalah. Oh, betul pula dah. Jadi kata-kata sebenarnya orang panggil terpulang kepada kamu, cuma jangan dibodohkan umat Nabi Muhammad SAW. Jangan membodohkan umat Nabi Muhammad. Jangan sampai mengatakan bahawa umat Nabi Muhammad ni terlalu mudah untuk dikufurkan, disyirikkan, dan mereka mudah untuk menjadi syirik hanya kerana mencintai capal Sayyidina Rasul SAW. Mereka melihat capal tadi, yang mereka ingat adalah Sayyidina Rasul, bukan perkara lain. Ta'ziman li na'li Rasulillah, itu tujuannya, kerana memuliakan na'al Nabi SAW, capal Nabi SAW. Fa innahu kana yahmiluhuma idza jalasa. Kalau Nabi duduk, maka beliau yang akan menanggung capal tersebut. Bukan tak di bawah, diangkat, letak yahmiluhuma idza jalasa. Kalau Nabi duduk, diangkat capal Nabi, diletakkan di atas, diletakkan di dada. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukrimuhu wa yuqarribuhu wa la yahjubu. Nabi sangat memuliakan beliau. Nabi mendekatkan dengan beliau, dan Nabi tidak pernah menghalang beliau untuk keluar masuk ke dalam bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walidha kana kathirud dukhul, walidha kana kathirad dukhul alaihi sallallahu alaihi wasallam. Ini kana huwa kathirad dukhul. Kathira jadi khabar kana. Maka beliau karena itulah menjadi orang yang paling banyak, antara orang yang banyak masuk keluar ke dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertemu, berkhidmat kepada Sayyidina Rasul. Wa kana radhiyallahu ta'ala anhu yaqul,
Kata beliau, wallahi alladzi la ilaha illa ghairuh, wallahu alladzi la ilaha illa dama, wallahu alladzi la ilaha ghairuh. Pertama, wallahi, bukan wallahi. Wallahi alladzi la ilaha ghairuh. Demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Allah. Ma nazalat ayatun min kitabillahi ta'ala. Tidaklah turun ayat daripada kitabullah illa wa ana a'lamu aina nazalat wa fima nazalat. Tak ada ayat Allah melainkan semuanya aku tahu di mana turun ayat tersebut dan fima nazalat, dengan apa tujuan diturunkan ayat tadi. Walau a'lamu anna ahadan a'lama bi kitabillahi minni tanaluhu al-mataya la ataituh. Faham? Kalau aku tahu ada orang yang lebih alim daripada aku tentang kitabullah, maka aku akan datang bertemu dengannya. Aku akan pergi bertemu dengan dia dan mengambil ilmu tadi daripadanya. Ini menunjukkan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengaku bahawa beliau paling alim dalam kitabullah. Tahu di mana turun dan sebagainya. Baik, macam mana pula dengan hadis Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, yang Sayyidatina Aisyah mengatakan, man qala innahu alim fa huwa jahil. Siapa kata dia alim maka dia jahil sebenarnya. Baik, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sebut sini, ana a'lamun nas. Ana a'lam bi kitabillah. Wa ana a'lamu aina nazala wa fima nazal. Kalau aku tahu yang lebih alim daripada aku, maka aku akan pergi jumpa dengan dia. La ataitu. Macam mana ayat? Kata Maulana Syekh Yusri hafizahullah ta'ala, dilarang kita menyebut alim, man qala innahu alim, maksudnya alim fi kulli syai'. Ini yang dilarang. Tapi kalau disebut man qala innahu alimun fi ba'dil asya', Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengkhususkan keilmuan beliau pada apa? Pada Al-Quran, kata beliau. Saya paling reti tahu tentang Quran di mana turun, dengan kepada apa ayat ini diturunkan, apa tujuan diturunkan. Maka beliau mengkhususkan, tidak mengatakan saya alim dalam semua perkara. Maka ini tidak ada masalah. Contoh kalau ada orang kata saya pakar dalam bahagian sekian, boleh ke tidak? Boleh kalau betul. Kalau tidak dia tipu. Saya reti dalam bidang sekian, boleh dia mengaku? Boleh, tak ada masalah. Ana alimun fi hadzal majal. Saya alim dalam bahagian ini. Tak masalah. Sama? Tak boleh kata ana a'lamun nas fi kulli syai'. Saya paling alim dalam semua bidang. Ini masalah. Kenapa? Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Karena ada yang lebih alim dan reti daripada kita, maka nanti akan termasuk dalam penipuan ketika itu. Tamam? Jadi insya-Allah esok kita akan sambung udhunun bi udhunin war ra'su ziyadah. Ini akan kita baca pada esok hari insya-Allah taala. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdalas salat as'adil makhluqati ka sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lum ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوم ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى صحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على قاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوم
خطك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكر غفل عن ذكرك الغافلون. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.